Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Nampak Channel, dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita tergempar hari ini. Sekali lagi, pendedahan yang mengejutkan daripada saudara kita Rafizi Ramli, tidak lain tidak bukan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, membuat satu lagi pendedahan yang begitu mengejutkan. Seperti mana yang kita nampak poster ini, ya, belum selesai pun isu LCS, kini meriam artileri pula menjadi mangsa. Apakah sebenar ya kaitan atau apakah sebenar perkara yang berlaku di dalam pendedahan yang bakal ataupun telah diberikan posting kenyataan daripada saudara kita Rafizi Ramli. Jadi sahabat-sahabat semua, saya mau kita mendengar bagaimana atau apakah kenyataan melalui tulisan ya saudara Rafizi Ramli melalui pendedahan terkini beliau ya 1 jam yang lalu. Ya, dengan itu ya saya ingin membacakan ya pendedahan ini untuk kita semua. Adakah siapakah yang terlibat ya, Perdana Menteri yang siapakah yang mengarahkannya, adakah ini rundingan terus ataupun diberikan kepada kroni-kroni begitu saja sahabat-sahabat semua. Jadi dengan itu saya ingin membawakan kita semua ya untuk membacakan kenyataan terkini daripada Rafizi Ramli. Ini dia yang baru saja dipost di dalam laman media sosial oleh saudara kita Rafizi Ramli, menyatakan perolehan sistem meriam artileri tentera darat ya, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ya, Menteri Kewangan arahkan rundingan terus dengan syarikat berusia 2 tahun. Adakah ini sesuatu yang logik ya apabila dikatakan ya syarikat itu hanyalah berusia tidak lebih daripada 3 tahun dan hanya berusia 2 tahun. Maksudnya ya kalau kita hitung tarif daripada company ditubuhkan, mereka bukanlah satu company yang mempunyai pengalaman luas ya di dalam proyek yang berkaitan ini. Ya, dengan itu saya ingin membacakan ya perkara ulasan seterusnya daripada saudara Rafizi Ramli. Katanya, belum pun isu skandal pembinaan kapal tempur pesisir LCS reda, proses perolehan pertahanan negara terus berkecamuk akibat tangan ataupun campur tangan pimpinan politik kerajaan yang tidak mengendahkan pandangan dan keputusan pimpinan Angkatan Tentera. Salah satu perolehan besar yang menjadi sebutan dan kontroversi terkini ialah pembelian meriam artileri jenis self-propelled Hotze, betulkah spelling saya itu, yang melibatkan peruntukan sekitar RM 854 juta. Wow, uang besar itulah dia. Atau singkatannya SPS ialah meriam artileri yang digunakan oleh Angkatan Tentera Darat dan diukur antaranya dari segi keupayaan jarak tembakan dan keperluan mobilisasi dan pengangkutan. Ya, saya telah mengkaji, kata Rafizi Ramli, kontroversi perolehan ini sejak beberapa bulan dan mendapati, katanya, ada bukti-bukti bahwa keputusan yang dibuat di peringkat tertinggi kerajaan membelakangkan spesifikasi dan keperluan Angkatan Tentera. Ya, Kementerian Pertahanan telah membuat permohonan kepada Kementerian Kewangan agar perolehan sistem meriam artileri SPH yang baru melalui proses tender terhad seperti amalan perolehan kelengkapan pertahanan AMNY. Jadi katanya memang menjadi amalan perolehan ya pertahanan, mana sudah tadi ya, pertahanan negara, bahwa pendekatan tender terhad yang digunakan untuk mengimbangi keperluan kerahasiaan pertahanan negara supaya spesifikasi persenjataan tidak diketahui umum ya, dan mendapatkan nilai terbaik uang rakyat agar pembidak terbaik dilantik. Walau bagaimanapun, katanya, sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku, permohonan melaksanakan tender terhad oleh Kementerian Pertahanan ini ditolak oleh Kementerian Kewangan. Siapakah Kementerian Kewangan itu ya, kita akan dengar. Ya, seperti yang dimaklumkan oleh bahagian perolehan kerajaan Datin Rosni Muhammad Yusuf bagi pihak Kementerian Kewangan kepada Setiausaha Kementerian Pertahanan. Katanya lagi, saya mengucapkan tahniah kepada penjawat awam seperti Datin Rosni dan kaki tangan
Kementerian Keuangan yang pintar menyatakan secara tersirat bentuk-bentuk campur tangan yang telah berlaku dalam perolehan meriam artileri ini. Yang pertama, katanya, Menteri Keuangan menolak permohonan Kementerian Pertahanan untuk mengadakan terhad atau tender terhad. Sebaliknya, mengadakan supaya perolehan dianugerahkan terus kepada sebuah syarikat bernama MA Analytics sendirian berhad pada harga RM853 juta. Ini kalilah Syarikat yang kedua, syarikat MA Analytics sendirian berhad telah menulis kepada Perdana Menteri untuk merayu mengenai perkara ini dalam satu surat yang bertarikh 21 April 2022. Wow. Jadi sebenarnya Rafizi ada melampirkan surat itu. Jadi nanti selepas pembacaan kita saya akan view bersama dengan kita. Adakah surat itu palsu, adakah surat itu jelas nyata seperti yang dinyatakan di sini. Katanya, saya lampirkan surat ini dari MA Analytics kepada Perdana Menteri yang merakamkan nota arahan Perdana Menteri yang menjadi sandaran keputusan Kementerian Keuangan untuk mengarahkan perolehan berjumlah RM853 ini diberikan kepada MA Analytics. Surat tersebut memohon agar Perdana Menteri campur tangan untuk menyegerakan keputusan permohonan MA Analytics sendirian berhad untuk dianugerahkan kontrak membekalkan meriam artileri SPH secara rundingan terus. Jadi sahabat-sahabat semua, saya percaya kamu faham berkaitan dengan perkara rundingan terus. Berkaitan rundingan terus ini maksudnya kerajaan melantik secara terus siapa yang mereka mau. Contohnya kalau itu kroni dia, kalau itu keluarga dia, tanpa rundingan terbuka dia berikan secara terus kepada individu ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Berlainan pula dengan kenyataan kalau secara tender terbuka, maksudnya beberapa buah company harus menghantar quotation terlebih dahulu. Jadi siapa quotation yang paling rendah itulah yang dipilih. Tapi inilah yang berlaku, dia dilakukan secara rundingan terus, diberikan secara terus. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Memang paduh kerajaan UMNO Barisan Nasional ketika itu. Siapakah Perdana Menterinya? Seperti ini kita akan mendengar dari hari ke hari pendedahan pembongkaran daripada Rafizi Ramli. Ini dia, Perdana Menteri kemudiannya mencatatkan nota arahannya kepada Menteri Keuangan pada 27 April 2022 seperti berikut. YBM, MOF, saya sokong permohonan ini, sila ambil tindakan segera. Pada 25 Julai 2022 Kementerian Pertahanan akhirnya terpaksa akur dengan arahan Menteri Keuangan. Inilah dia, inilah yang berlaku sahabat-sahabat semua. Memang padu. Bagaimana boleh semua ini boleh berlaku tanpa boleh boleh berjaya ataupun diluluskan sebegitu rupa saja. Satu surat niat letter of intent telah dikeluarkan yang melantik MA Analytics untuk membekalkan sistem meriam artileri SPH secara rundingan terus, walaupun ini bertentangan dengan kehendak dan permohonan Kementerian Pertahanan sebelum itu yang mahu perolehan ini dibuat secara tender terhad seperti lazimnya. Saya juga telah menyemak latar belakang MA Analytics yang berhad, kata Rafizi, yang dipertanggungjawabkan membekal dan menyelia sistem meriam artileri SPH berjumlah RM835 juta ini, katanya. Semakan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia menunjukkan bahwa syarikat ini hanya ditubuhkan tidak sampai 2 tahun dan tarik anugerah kontrak oleh kerajaan tanpa rekod dalam industri pertahanan dan pembekalan persenjataan yang sebegini besar. Wow, hanya 2 tahun company itu boleh pula mendapat kontrak ini. Memang ada sesuatu di sana. Ada something wrong. Aduh, ini kalilah. Kenapa kerajaan UMNO PAS bersatu terus menggadaikan kepentingan pertahanan negara dan kebajikan askar dengan memperjudikan sistem persenjataan di tangan syarikat-syarikat
yang tidak ada pengalaman dan rekod seperti MA Analytics sendirian berhad ini. Katanya, saya akan mendedakan, ya, Rafizi akan mendedakan pelbagai kepincangan lain dalam pembelian meriam artileri SPS ini setiap hari dalam minggu ini dan minggu depan, katanya. Wow, kita akan disajikan, ya, pembongkaran demi pembongkaran yang akan dilakukan oleh saudara kita Rafizi Ramli untuk minggu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita menantikan info yang terkini daripada Rafizi Ramli. Saya katanya lagi kerana UMNO nampaknya begitu yakin dengan sokongan pengundi Melayu kepada mereka sehingga sanggup memanggil PR15 semasa banjir. Saya ingin lihat berapa banyak lagi sokongan kepada UMNO jatuh merudum apabila mereka berkempen di dalam banjir untuk mempertahankan penyelewengan sistem pertahanan negara kita seperti LCS dan meriam artileri SPS ini, kata Rafizi Ramli. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah sebenarnya, ya, yang mengejutkan kita hari ini. Ya, saya tunjukkan dulu beberapa file-file, ya, yang sebagai bahan rujukan, ya, ataupun bukti dalam pendedahan ini. Jadi supaya kita boleh melihat semula, inilah dia antara file yang disertakan oleh Rafizi Ramli. Yaitu yang pertama, sahabat-sahabat semua, kamu boleh nampak? Okey, boleh. Jadi untuk file seterusnya saya ingin kita lihat bersama. Ini dia, ya, satu surat, ya, surat, boleh nampakkah? Saya besarkan sedikit, mungkin tidak nampak sangat. Alright, so ini mungkin boleh nampak, ya. So itulah dia, sahabat-sahabat semua, permohonan kelulusan khas perolehan meriam, katanya. Dan infrastruktur secara tender terhad. Wow, tender terhad. Jadi ini antara bukti-bukti dokumen-dokumen yang disertakan, ya. Jadi kita boleh nampak ini antara sign, siapa yang memberi sign atau di bahagian perolehan kerajaan di sana, Datin Rosni. Jadi kita boleh nampak surat ini sebenarnya bukanlah suatu yang direka-reka, ya, tapi kita boleh lihat dengan jelas, sahabat-sahabat semua. Ya, ada lagi surat-surat lain. Ini dia MA Analytics YB Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Wow, ini menteri dari UMNO, ya, atau Perdana Menteri daripada UMNO. Perolehan untuk menyegerakan keputusan cadangan perolehan membekal dan menguji dan mentauliah sistem seperti yang dinyatakan itulah, sahabat-sahabat semua. So kalau kamu mau lebih mendengar ataupun melihat file ini, sebenarnya ada di posting juga di dalam Facebook saudara kita Rafizi Ramli. Sebab hari ini sumber yang saya bacakan ini adalah melalui daripada FB Rafizi Ramli. Dan ini antara kenyataan surat lain bagi tender bekalan perkhidmatan Ketua Sekretari Jeneral Kementerian Pertahanan Malaysia. Wow, ya, perolehan meriam Encik Rashid bin Omar, Ketua Eksekutif, tender dengan segala hormat, saya diarahkan merujuk kepada perkara di atas, katanya. Secara rundingan terus dengan Syarikat Analytics. Wow, hebat. Jadi ini baru-baru saja berlaku, sahabat, ya. Tarik surat ini dikeluarkan pada 25 Julai, ya, beberapa bulan yang lalu saja. Jadi memang agak mengejutkan, ya, perkara-perkara seperti ini berlaku. Ada pula yang bahagian yang dihitamkan di sana, mungkin ianya sulit, ya. Dan ini SSM, ya, syarikat yang baru saja dikatakan itu ditubuhkan 2 tahun Analytics, tapi boleh pula, ya, mendapat projek ini. Memang agak mengejutkan kita semua. Ada lagi ini surat yang lain. Jadi itu antara kongsian yang kita lakukan hari ini, sahabat-sahabat semua. Ya, ini adalah pendedahan mengejut, ya, pendedahan yang terkini daripada saudara kita Rafizi Ramli. Belum pun selesai isu LCS, kini meriam artileri pula menjadi mangsa. Bayangkan jumlah bayaran itu pun begitu besar kepada satu company yang tidak sampai 3 tahun, baru berusia 2 tahun pula mendapat kontrak jutaan ringgit ini, sahabat-sahabat semua. Sebagaimana pendapat anda? Bagaimana? Siapakah yang terlibat, siapakah dalang-dalang ataupun jorong-jorong di dalam pendedahan yang dilakukan oleh Rafizi Ramli ini? Jadi sahabat-sahabat semua,
Itu saja yang saya ingin kongsikan melalui pembongkaran daripada Rafizi Ramli hari ini tentang meriam artileri. Jadi kita nantikan setiap hari ataupun dalam minggu ini perkembangan melalui pendedahan yang dilakukan oleh saudara kita Rafizi Ramli. Jadi sahabat semua, terima kasih kerana mendengar dan jangan lupa untuk terus support Alright Info Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Jadi sebelum kita mundurkan diri, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Maya, topuk dada, tanya selera. Sekian, saya daripada Alright Info, kita berjumpa lagi. Bye-bye.